Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi kita bertemu lagi dalam kelas seterusnya. Jadi kita akan melihat dengan lebih lanjut subtopik 5.6 iaitu ikatan yang terakhir iaitu ikatan logam. Jadi kita dah belajar tentang ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan hidrogen, ikatan datif dan terakhir kita akan tengok ikatan logam. Jadi seharusnya selepas kelas ini pelajar boleh menerangkan pembentukan ikatan logam lah. Okey, dan juga boleh menangkul sifat kekondaksian elektrik logam. Jadi dengan kata lain boleh berupaya mengaitkan ikatan logam tersebut tu dengan cirinya yang boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, so seterusnya apa yang penting dalam subtopik ini adalah perkara pertama pelajar perlu tahu adalah susunan zarah atom logam, sebab basic konsep ini kita perlukan untuk menerangkan apakah ikatan logam itu. Okey, so basic konsepnya pelajar perlu tahu atom logam itu merupakan zarah jenis apa. Bila dah tahu zarah jenis apa, so kita tahulah susunan zarahnya macam mana. Jadi mesti kena ingatlah, jadi logam itu adalah merupakan pepejal. Jadi bila sebut pepejal, bagaimana susunan zarah bagi pepejal. Okey, kemudian pelajar perlu tahu pembentukan lautan elektron. Jadi lautan elektron ni mungkin istilah yang baru bagi kita semua. Jadi kita akan lihat dengan lebih lanjut. Jadi di sini perlu take note lah macam mana lautan elektron itu terbentuk. Apakah yang dimaksudkan dengan lautan elektron? Okey, dan yang terakhir sekali kita akan lihat kekondaksian elektrik logam. Bagaimana sifat-sifat pembentukan lautan elektron itu mempengaruhi keupayaan logam itu untuk mengkondaksikan elektrik. Okey, so kita kita akan tengok kepada susunan zarah. Okey, seperti yang saya dah maklumkan tadi, kita perlu tahulah logam itu jenis zarah apa. Jadi dia adalah sejenis zarah pepejal. So bila disebut pepejal, susunannya padat, teratur. Setiap zarah itu dia tersusun rapat. Jadi dia hanya bergetar sahaja di satu kedudukan. Okey, so dalam logam itu dia terdiri daripada banyak atom-atom logam tu jadi satu biji tu satu atom lah. Okey, banyak. Okey, kita fokus kepada satu sahaja. Okey, katalah satu ini saya ambil contoh dia adalah natrium. So seperti yang kita tahu, natrium itu adalah terletak pada kumpulan 1 lah. Jadi semua kumpulan 1 dalam jadual berkala itu adalah merupakan sejenis logam. Jadi bila dia terletak pada kumpulan 1, kita tahulah susunan elektronnya. Contoh natrium adalah 281. So bermaksud dia ada satu elektron valence dekat situ. Jadi elektron valence, lebihan satu elektron valence itu maksudnya natrium untuk mencapai susunan yang lebih stabil, lebih mudah untuk dia melepaskan satu elektron. Jadi bila kita dah lepaskan satu elektron, pengetahuan kita sebelum ini adalah dia akan membentuk ion positif. Okey? Dan elektron, kena ingat elektron itu charge-nya negatif. Jadi bila dia dermakan satu elektron itu, dermakan kepada siapa? Dia bergantunglah situasinya. Okey, nanti kita akan tengok untuk ikatan logam ni dia pergi dermakan ke mana. Okey, so satu elektron ni didermakan maksudnya natrium itu dia akan membentuk ion positif natrium sebab dia dah kurang elektron berbanding dengan dia punya bilangan proton. Jadi natrium tu bercas positif, satu elektron itu akan didermakan. So bila kita tengok satu elektron didermakan, maksudnya petala di luar ini kosong. So dia kosong. Petala tu masih ada tetapi dia kosong. Okey, so kita tengok video sikit dekat sini. Okey, so kita fokus kepada natrium dekat sini. So natrium itu kalau kita tengok ini adalah susunan elektronnya. Nak lihat kepada nukleus, kita ada orbit. So ini adalah elektron valence. Fokus kepada elektron valence-nya. So seperti mana yang saya kata tadi, natrium bila kumpulan 1 tu dia lebih mudah untuk melepaskan elektronnya. Okey, so natrium dia akan lepaskan elektronnya lah. Okey. So itu basic pengetahuan yang kita perlu ada. Okey, next. So ini paling penting sebab ini adalah mungkin istilah barulah, benda baru yang kita baru jumpa di bab ini iaitu lautan elektron. Apa yang dimaksudkan dengan lautan elektron? Term paling penting adalah elektron. Bila disebut lautan elektron, mestilah lautan itu dia punya benda di dalamnya adalah punyai oleh elektron. Elektron itu yang membentuk lautan. Istilah yang kita faham, lautan tu maksudnya meluas, luas kan. Jadi apa yang di dalam lautan tu?
Lautan elektron maksudnya elektron. Bagaimana lautan elektron itu terbentuk? Okey, so kita tengok dekat sini tadi. So kita dah faham bahawa natrium tadi, contoh logam, dia tak semestinya natrium lah. Awak boleh guna contoh lain lah. Okey, kalau kita ambil natrium. So bila dia dah lepaskan elektron, ingat dalam logam itu, okay, dia terdiri daripada banyak atom. Biji-biji tu maksudnya banyak atom lah. Okay, so bila dia dah lepaskan elektron, maksudnya dia dah membentuk ion positif dekat situ. Elektron tu pergi mana? Elektron dia akan pergi di antara ion-ion positif logam itu. Okay, so dia berada di antara tu. Okay, macam tadi saya kata, petala paling luar itu bila dia dah derma, dia kosong. Jadi oleh kerana susunan bagi logam itu dia rapat-rapat, jadi petala paling luar itu dia sebelah menyebelah rapat. Jadi elektron yang dilepaskan itu mudah untuk dilocalize. So apa maksud dilocalize? Dalam istilah bahasa Melayu, dinyasa tempat. Maksudnya dia mudah untuk bergerak daripada satu orbit kosong tu ke orbit kosong di sebelah-sebelahnya. Maksudnya dia boleh dipinjamkan. Dia bukanlah dipunyai oleh satu ion logam. Jadi dia boleh dipindahkan ke sebelah-sebelah, atas, bawah, mudah. Jadi perpindahan elektron valence sahaja dipindah satu tempat tu kita panggil sebagai lautan elektron. Okey, cuba kita tengok video kat sini. So fokus kepada yang warna kuning tu sebab kita nak tengok kepada elektron valence, pergerakan elektron valence. Awak lihat dari segi pergerakannya, dia masih lagi bergerak mengelilingi orbit tapi dia boleh move kepada satu orbit kepada orbit yang lain. Okey, so kita tengok kat situ. Contoh, ni pergi ke sana. Yang ini pergi ke atas, pergi ke bawah dan sebagainya lah. Pergerakan pengaliran elektron ini dari satu ion logam ke ion logam yang lain inilah yang akan membentuk lautan elektron. Kemudian lautan elektron ni, okey, dan ion logam ni bercas positif ni, kita tahu bila negatif bertemu positif ni dia bergerak dari satu ion logam ke ion logam yang lain ini, dia membentuk ikatan logam. Jadi ikatan logam itu terletak di situlah tadi, pergerakan daripada ion logam ke pergerakan daripada elektron valence bercas negatif tadi tu kepada ion logam positif yang lain itu adalah disebabkan oleh terjadinya satu daya tarikan yang kita panggil sebagai daya tarikan elektrostatik. Sebab apa elektrostatik? Sebab berlainan cas, tertarik, dan inilah yang kita panggil sebagai ikatan logam. Okey, so ingat so bila kita sebut ikatan logam, dia adalah antara elektron valence yang bercas negatif dengan bercas ion logam yang bercas positif. Okey, so itulah dia ikatan logamnya. So dia harap di situ clear dan jelas. Okey, seterusnya bila situ dah clear, ingat macam mana dia punya pergerakan yang membentuk lautan elektron. Okey, next kita akan pergi kepada kekondaksian elektrik bagi logam. So bagaimana logam itu boleh mengalirkan arus elektrik? Ingat bila pengaliran arus elektrik bermaksud dia ada free moving electron. Maksudnya dia ada elektron yang bebas bergerak yang boleh membawa arus elektrik tersebut. So kita dah tengok tadi bagaimana pengaliran elektron valence itu yang boleh bergerak dari satu ion logam kepada ion logam yang lain. So elektron valence itulah penentu kepada kebolehan ion logam itu mengalirkan arus elektrik. Okey, so kita tengok kepada gambar ajar video ini. Okey, so katalah ini ada satu litar yang lengkap, maksudnya dibukalah dipasangkan switchnya. So kita nampak kalau kita sambungkan dengan logam so
bila logam ini dia ada free moving electron, iaitu lautan elektron tu kita nampak. So dia bergerak tu dari satu tempat ke tempat yang lain. So dia bergerak dari satu orbit kepada orbit ion logam di sebelah-sebelahnya. Tetapi apabila kita sambung kepada litar, pengaliran elektron valence itu adalah daripada, kena ingat, terminal negatif, okay, kepada terminal positif. So ini selalu keluar dalam exam lah. Lukiskan arah pengaliran elektron. Elektron mengalir daripada terminal negatif kepada terminal positif. Dia bergerak sehala, satu laluan. Jadi elektron, free moving elektron itu yang akan membawa arus elektrik tersebut. Jadi kalau tak ada free moving, itu dia tak boleh mengalirkan arus elektrik lah. Tapi disebabkan kita dah belajar tadi tentang lautan elektron, jadi itulah penyebabnya kenapa logam adalah merupakan bahan yang boleh mengkonduksi elektrik dengan syarat litar ini lengkap lah. Maksudnya switchnya itu dipasangkan. So litar itu akan mengalirkan arus elektrik. So itulah dia konsep bagi ikatan logam. So sekali lagi saya ingatkan, ikatan logam itu berlaku adalah kerana daya tarikan elektrostatik di antara elektron valence yang telah didermakan tadi itu, yang membentuk lautan elektron itu dengan ion logam yang di sebelah-sebelahnya itu. Itu ikatan logam. Dan daripada ikatan inilah, pergerakan inilah, sifat logam itu boleh mengkonduksikan elektrik. Okey. So, kalau ada apa-apa masalah, boleh juga rujuk dalam awak punya buku modul muka surat 121. Okey, untuk latihan hari ini, boleh tengok buku modul. Tengok muka surat 120, iaitu berkenaan dengan ikatan datif. Okey. Dan ada beberapa soalan sedikit dekat situ yang minta awak melengkapkan petak-petak kosong, dan juga muka surat 121 sehinggalah muka surat 123 hingga soalan nombor 3 yang di atas tu. So itu sahaja kerja untuk hari ini. Semua bila dah siap, bolehlah hantar kepada saya untuk semakan. So itu sahaja kelas hari ini. Terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum.